Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Temu lagi kita dalam tajuk kesan perubahan penawaran wang terhadap keseimbangan ekonomi mengikut pendekatan AEY. Okey, kita akan lihat dalam dua keadaan. Okey, keadaan yang pertama adalah kesan pertambahan penawaran wang terhadap tingkat pendapatan negara. Dan keadaan yang kedua adalah kesan pengurangan penawaran wang terhadap tingkat pendapatan negara. Kita lihat yang pertama dahulu. Okey, kita akan lihat melalui rajah mekanisme transmisi. Okey, kesan pertambahan penawaran wang terhadap tingkat pendapatan negara. Terlihat apabila berlaku pertambahan penawaran wang iaitu SM0 ke SM1. Okey, simbol kita boleh tulis apa saja, sama ada kita buat MS0 atau SM0 diterima. Okey. Okey. Kita lihat lagi sekali ya. Bila berlaku penawaran wang, maka apa yang berlaku pada kadar bunga? Kadar bunga akan turun. Okey, ini keseimbangan yang pertama tadi. Okey, di mana keseimbangan asal adalah pada EO. Dan kuantiti wang yang diminta adalah M0. Kemudian kadar bunga pada R0. Okey, apabila berlaku penawaran wang, kita akan lihat keseimbangan baru adalah pada E1. Kuantiti wang yang diminta adalah pada M1. Kita lihat di sini kadar bunga telah jatuh. Okey, apa kesan kadar bunga yang jatuh ni? Kita lihat pada rajah yang kedua, apabila kadar bunga jatuh, okey, daripada R0 kepada R1, maka pelaburan telah meningkat. Mengapa pelaburan ini meningkat? Kerana kos untuk meminjam wang telah berkurang. Okay, jadi pelaburan akan meningkat. Ya, kadar pelaburan akan meningkat sebesar, kita akan lihat pula rajah yang ketiga. Okey, pelaburan meningkat. Okey, kita lihat akan menyebabkan fungsi perbelanjaan agregat, ini ya, fungsi perbelanjaan agregat akan beralih ke atas secara selari. Ya, secara selari, iaitu sebesar ini ya, sebesar banyak mana pelaburan yang meningkat. Okey, jadi asal kelok perbelanjaan agregat adalah pada E0. Okey, sebelum pertambahan penawaran wang ya. Keseimbangan adalah pada E0. Pendapatan negara adalah Y0. Kesan daripada penawaran wang tadi, maka berlaku pertambahan pelaburan. Jadi kelok AE ini telah meningkat secara selari ke atas. Jadi keseimbangan baru adalah pada E1. Okey, kelok perbelanjaan agregat ini telah bergerak ke atas, keseimbangan baru pada E1 dan pendapatan negara juga telah meningkat sebanyak menjadi Y1 sebesar ini ya, perubahan pendapatan. Okey. Jadi itu akibat daripada berlaku perubahan atau pertambahan penawaran wang terhadap pendapatan negara. Okey, kita lihat keadaan yang kedua, iaitu kesan pengurangan penawaran wang terhadap tingkat pendapatan negara. Okey, kalau tadi ke kanan, sekarang penawaran wang telah ke kiri. Okey, jadi asal adalah pada titik keseimbangan E0 di mana kelok permintaan wang bersilang dengan kelok penawaran wang pada SM0. M ni adalah pada titik E0. Kadar bunga adalah pada R0. Okey, kita andaikan berlaku pengurangan penawaran wang. Okey, penawaran wang telah beralih ke kiri. Okey, apabila penawaran wang berkurang,
titik keseimbangan menjadi I1 dan kuantiti wang adalah M1. Jadi di sini kadar bunga telah meningkat dari R0 kepada R1. Okey, apabila kadar bunga meningkat, apa kaitannya dengan rajah yang kedua? Kita lihat pelaburan telah berkurang. Akibat daripada pelaburan yang meningkat, pelaburan berkurang. Kenapa berkurang? Kerana kos untuk meminjam wang telah meningkat. Jadi pelaburan berkurang dari I0 ke I1. Akibat daripada kadar bunga yang meningkat. Kadar bunga meningkat akibat daripada penawaran wang berkurang. Okey, kesannya kepada rajah perbelanjaan agregat akan menurun ke bawah. Sebesar ini iaitu selari Okey, iaitu yang asal pada I0, pendapatan negara adalah pada Y0. Apabila pelaburan berkurang, maka kelok perbelanjaan agregat telah menurun ke bawah. Sebesar inilah. Okey, jadi kita lihat tingkat keseimbangan juga telah berkurang daripada I0 ke I1. Maka berlaku perubahan kepada tingkat pendapatan negara. Jadi tingkat pendapatan negara juga berkurang dari Y0 ke Y1. Jadi itu kesinambungan daripada perubahan penawaran wang sama ada bertambah atau berkurang. Okey, kita lihat pula keadaan yang ketiga. Keadaan yang seterusnya. Okey, tajuk yang seterusnya kita lihat kesan perubahan penawaran wang terhadap keseimbangan ekonomi mengikut pendekatan permintaan agregat dan penawaran agregat. Juga masih sama dalam dua keadaan, iaitu pertambahan penawaran wang dan pengurangan penawaran wang. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Okey, pertambahan penawaran wang. Okey, akibat berlaku pertambahan penawaran wang, kita lihat titik asal adalah dicapai pada titik I0. Iaitu apabila kelok AD bertemu kelok AS0. AD0, AD adalah permintaan agregat, AS adalah perbelanjaan agregat. Kemudian tingkat harga asal adalah pada P0 dan pendapatan negara adalah Y0. Pendapatan benar negara adalah pada Y0. Okey, akibat daripada pertambahan penawaran wang menyebabkan kelok permintaan agregat beralih ke kanan. Okey, jadi dari AD0 ke AD1. Okey, jadi kita lihat keseimbangan baru telah dicapai pada titik I1 apabila kelok AD1 bersilang dengan AS. Jadi kita lihat apa kesannya, tingkat harga umum akan meningkat dari PO ke P1 dan tingkat pendapatan negara benar juga telah meningkat dari Y0 ke Y1. Itu akibat daripada pertambahan penawaran wang. Okey, kita lihat yang kedua. Kesan pengurangan penawaran wang. Okey. Kesan pengurangan penawaran wang, kita andaikan yang asal adalah titik keseimbangan permintaan agregat dan penawaran agregat adalah pada titik I0. Dan tingkat harga umum asal adalah pada P0 dan pendapatan negara benar adalah Y0. Akibat daripada pengurangan penawaran wang menyebabkan
Kelok permintaan agregat beralih ke kiri. Dari AD0 ke AD1. Kesannya keseimbangan baru pada titik I1. Yang baru ini ya. AD1 dengan AS telah bertemu pada I1. Dan tingkat harga umum telah jatuh dari P0 ke P1. Okey. Manakala pendapatan negara benar pula telah berkurang dari Y0 ke Y1. Jadi kita lihat akibat pengurangan pendapatan, akibat pengurangan penawaran wang menyebabkan permintaan agregat berkurang. Okey ya, permintaan agregat berkurang. Bila permintaan agregat berkurang, tingkat harga umum akan jatuh dan pendapatan negara benar jatuh. Okey, cikgu harap para pelajar dapat memahami apa yang cikgu uraikan. Okey, kita bertemu lagi di lain masa. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.